Boleh. Satu lagi Boleh. Alright. Okay. Hari ini kita dah masuk bulan September, 1 September 2021. Kita masih lagi dalam chapter 2. So chapter 2 ni saya rasa lagi tinggal 30% lagi untuk kita habiskan chapter 2 ni. Okay, by the way, nak tanya dulu, homework yang sebelum ni dah buat tak? Saya bagi soalan berkenaan dengan apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh ingat apa yang kita belajar sebelum ni? Bila kau kata biasa pakai skin, Formula empirik. Formula? tak boleh. Yes. Empirik. Tak tahu lah. Yes, formula molekul dan formula empirik, dan kita dah sentuh berkenaan dengan bagaimana kita nak kira. Okey, so bila kita nak kira bermaksud awak perlu ada data. Okey, jadi soalan akan bagi data apa? Kalau nak cari formula empirik, soalan tu mesti bagi data apa? Kalau formula empirik, nak cari formula empirik, soalan dalam soalan tu mesti ada data apa? JMR. GSM. JMR tak ada dalam soalan. JMR kita rujuk kepada jadual berkala unsur. Yes, kita kena ada data GSIM. GSIM. Okey, kita kena ada kalau dalam satu bahan tu ada 3 jenis atom, ketiga-tiga atom ni kena tahu GSIM dia banyak mana. Okey, soalan kena bagi yang itu. Okey, so bila dah ada GSIM, awak boleh cari bilangan mol. Okey, awak boleh cari bilangan mol. Selepas cari bilangan mol, awak kena buat nisbah mol yang teringkas. Okey, kemudian barulah kita akan hasilkan dia punya formula empirik. Okey, dan nak dapatkan formula mol yang teringkas tu tadi mungkin ada soalan dia akan ada dapat jawapan dalam titik perpuluhan. So, dalam titik perpuluhan contohnya 1.5. Kalau masih ingat, saya kata kena darab 2. Kesemua nisbah mol tu kena darab 2. Okey, sebab kita tak nak 0.5 tu. Okey, kalau 1.9 awak boleh bundarkan kepada 2. Tapi kalau 1.5 awak tak boleh bundarkan. Okey, jadi selepas dapat formula empirik, kita belajar formula molekul. Okey, dalam mencari formula molekul, soalan mesti bagi JMR ataupun GSIM molecule relative. Soalan tu mesti bagi. Kalau soalan tu tak bagi GSIM molecule relative, bermakna soalan tu akan minta awak cari GSIM formula empirik sahaja. Okey, jadi kita dah belajar dah yang tu. Okey, saya tak nak bincang yang tu lagi. Hari ni kita just saya brief balik, ulang balik. Okey, hari ni kita akan masuk ke bahagian yang seterusnya. Okey, kalau buka buku teks, semua orang boleh buka buku teks. Kita akan masuk ke bahagian 6 muka surat 67. Okey, ke muka surat 67. Yang ini kita akan belajar hari ini berkenaan dengan formula kimia sebatian ion. Okey, semua ada buku ya? Semua ada buku tak? Sudah? Ada Okey, right. Saya tak banyak dah. Okey. Ini adalah asas. Okey, asas macam mana kita nak tulis formula kimia. Okey, bagi satu-satu bahan yang kita panggil sebagai sebatian ionik. Okey, slide saya keluar tak? Mana dia? Okey ni. Okey, keluar ke slide saya? Keluar tak? Keluar Okey, jadi macam biasalah, yang ini sebenarnya daripada buku teks juga. Okey, so pertama kita nak tengok apa itu formula kimia sebatian ion. Okey, pertama kita nak kena tahulah apa dia sebatian ion. Daripada nama kat sini kita nampak tak ada tulis ion. So, sebatian ion ini terdiri daripada gabungan ion positif dan ion negatif. Okey. So, ion positif tu kita panggil cation. Okey, ion negatif kita panggil anion. Jadi bila dia bergabung, itulah kita panggil sebagai sebatian ion. Okey. Tapi kalau bila dia bergabung, kita dah tak tulis dah charge tu. Okey, kita dah tak tulis charge tu. Charge tu akan hilang. Adalah sebab kenapa dia hilang. Okey. So pertama awak kena tahu maksud sebatian ion. Okey, lagi sekali saya bagi tahu, dia mesti gabungan ion positif dan ion negatif. Okey. Ion positif ni daripada atom apa? Ion positif ni datangnya daripada unsur logam. Mana unsur logam dalam jadual berkala unsur? Kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, 5 sampai ke 13. Itu unsur logam. Okey, manakala ion negatif ni pula datangnya daripada unsur bukan logam.
Okey, dalam jadual berkala unsur bukan logam tu yang mana? Yang belah kanan. Okey, yang belah kanan. So, dia punya kumpulan daripada kumpulan 17, 16, 15. Okey? So, atom logam dia jadi ion positif. Atom bukan logam dia jadi ion negatif. So, bila dalam keadaan ion ini dia bergabung. Itu yang kita panggil sebagai sebatian ion. Okay, so kita akan belajar macam mana kita nak tulis formula kimia dia. Bagaimana kita nak tulis formula kimia dia. Okay, so bagi menulis formula kimia sebatian ion, formula cation dan anion perlu diketahui. Kita kena tahu ni dululah. Okey, jadi awak boleh rujuk kepada jadual 3.7 ni ataupun dalam buku teks pun boleh tengok. Okey, dalam jadual 3.7 ni sebenarnya awak boleh hafal. Okey, saya dah pernah bagi tahu tak cas-cas dalam jadual berkala unsur ni? Tak. Ya ke? Saya rasa macam saya dah bagi tahu dah. Kumpulan 1 cas apa? Saya dah bagi tahu tak? Okey. Semua boleh tengok. Saya dah minta tulis dulu. Ada juga. Ada kan? Saya rasa ada. So, ambil jadual berkala unsur awak dalam buku teks, muka surat 275. Okey, di atas setiap kumpulan tu, saya nak awak tuliskan dia punya cas. Okey, contoh, kalau kumpulan 1. Siapa ahli-ahli kumpulan 1? Hidrogen. Siapa ahli-ahli? Hidrogen. Lagi? Lithium. Lithium. Lagi? Natrium. Okey. So maksudnya kumpulan 1 ahli dia mana? Pergi ke bawah. Okey? Ke bawah tu itulah ahli dia. Okey? Itu kumpulan 1. Kumpulan 1 paling hujung sebelah kiri. Okey. Kumpulan 1, okey, kita tahu jadual berkala ni semuanya dalam keadaan atom. Okey, dalam keadaan atom. Sekarang kita nak jadikan dia kepada ion. Ada 2 jenis ion, ion positif dan ion negatif. Okey. So kumpulan 1 semuanya akan jadi positif 1. Okey. So itu yang saya minta awak tuliskan dekat atas tu. Tulis positif 1. Bermaksud kalau macam ni dalam jadual, dalam slide ni, tengok ni dalam table ni, tengok natrium. Natrium kumpulan 1. Betul tak cas dia akan jadi positif 1? Yes. Lepas tu kita ada K, kalium. Kalium casnya positif 1 sebab dia kumpulan 1. Okey. Jadi semua ahli akan jadi cas positif 1 bila dia jadi ion. Okey, kemudian kumpulan seterusnya kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 kita ada unsur beryllium, kita ada magnesium, kalsium, strontium, barium dengan radium. Okey. Yang ini semua akan jadi ion bercas positif 2. Okey, positif 2. Tulis dekat atas. Okey, positif 2. Okey. Kemudian kumpulan 3 sampai 12. Okey, yang ini special sikit. Okey, sebab setiap unsur dekat situ dia boleh hasilkan lebih daripada satu jenis ion. Okey, kita tak nak fokus yang ni lagi. Yang ini unsur peralihan. Yang kumpulan 3 sampai kumpulan 12 ini adalah unsur peralihan. Imran ada Imran? Imran ada tak dalam kelas saya ni? Imran? Imran ada tak? Oh, Imran. Tak masuk? Siapa yang tak masuk? Oh, sebelum tu saya lupa. Sebelum ada kehadiran. Okey. Kehadiran 1. Okey. Right, so boleh. Okey. So kumpulan 2 semuanya akan jadi positif 2. Okey, kumpulan 3 sampai kumpulan 12 saya tak nak ni lagi sebab dia special. Okey, kemudian kumpulan 13. Okey, kumpulan 13 boron, aluminium, gallium, indium, thallium dengan nihonium. Okey, so ini semua casnya adalah positif 3. Okey, positif 3. So ingat ya, kalau dia adalah logam, semuanya akan jadi ion positif. Okey, sekarang saya nak terangkan kumpulan bukan logam. Bukan logam warna apa dalam jadual berkala tu? Kuning. Bukan logam warna apa dalam jadual berkala tu? Kuning. Warna kuning. Kuning. Kita akan buat berdasarkan kumpulan. Okey, saya mula dengan kumpulan 17. Kenapa saya tak mula kumpulan 18? Sebab kumpulan 18 itu kita panggil dia sebagai kumpulan gas adi. Adi, ADI, ataupun gas nadir, NADIR. Okey. So, kumpulan 18 ni dia adalah kumpulan yang paling stable.
bila dia paling stable, dia dah tak perlu jadi ion. Okay, so dia tak perlu dah jadi ion. Ion positif ke ion negatif dia tak perlu. Dia dah stabil. Okay, jadi oleh sebab itu saya tak mula dengan kumpulan 18. Okay, saya akan mula dengan kumpulan 17. Okay, siapa ahli-ahli kumpulan 17? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, Siapa ahli-ahli kumpulan 17 ni? astatine, Fluorine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine dengan tennessine. Okay, so ini semua adalah menjadi ion negatif 1. Okey, nampak negatif 1. Okey, kumpulan 16 dia akan jadi bercas negatif 2. Okey, kumpulan 15 dia akan jadi negatif 3. Tapi kumpulan 15 tu bukan semua. Cuba tengok yang mana yang bukan logam sahaja. Maksud dia yang warna kuning sahaja yang akan jadi ion negatif. Okey, kumpulan 17 semua. Kumpulan 16 hanya 3 unsur saja, oksigen, sulfur dengan selenium yang akan jadi negatif 2. Kumpulan 15 yang akan jadi negatif 3 adalah nitrogen dengan fosforus. Okey. So ikut yang itu je lah. Tak payah nak ni, okey. Yang macam saya dah kata, awak belajar kimia di peringkat SPM, apa yang awak kena tahu adalah sifat kriteria untuk unsur daripada hidrogen sampai ke kalsium sahaja. Tapi lawa Okey, daripada nombor 1 hidrogen sampai ke kalsium nombor 20. Apa yang awak kena tahu? Macam ni lah. Charge dia berapa? Dia adakah logam bukan logam? Adakah dia boleh bertindak balas kimia? Itu nanti yang kita akan tengok in detail. So, dalam banyak-banyak jadual berkala unsur ni bukan semua awak kena tahu untuk level SPM. Okey? So, kita akan lebih memfokuskan kepada kumpulan sehingga ke unsur kalsium sahaja. Okey. Jadi balik kepada jadual 3.7 ni. Okay, awak boleh tengok yang warna pink ni, ini adalah untuk cation. Okey, so dia bagi natrium. Okey, natrium kita tahu kumpulan 1, kalium kumpulan 1, aluminium kumpulan, tengok charge dia, positif 3. So agak-agak kumpulan berapa? 13. 13 lah. Okey. Zinc, charge dia positif 2. Okey, bukan bermaksud dia kumpulan 2. Zinc ini adalah kumpulan peralihan. Mana dia kumpulan peralihan? Kumpulan 3 sampai kumpulan 12. Okey, so saya dah kata kumpulan 3 sampai kumpulan 12, setiap unsur boleh bentuk lebih daripada satu jenis ion positif. Macam zinc ni. Okey, zinc ni dia boleh jadi positif 2, dia boleh jadi positif 1. Okey, tapi positif 2 ni yang paling stabil. Sebab tu kita banyak jumpa zinc, charge dia adalah positif 2. Okey. Kemudian ion magnesium positif 2. Okey, ini memang kumpulan 2 lah. Ini memang kumpulan 2 magnesium. Okey, ferrum. Ferrum tengok ferrum ada Roman 2, ferrum 3. Okey, kat mana kedudukan ferrum dalam jadual berkala? Boleh tahu, bagi tahu saya tak kumpulan mana? Ferrum duduk kat mana? Kumpulan berapa dalam jadual berkala unsur? 8. Kumpulan 8. Okey. So tengok ni yang tadi saya kata tu saya nak tunjuk. Ferrum dia kumpulan 8. Oleh sebab dia adalah dalam unsur peralihan, maka dia boleh hasilkan lebih daripada satu jenis charge. Kat sini dah tunjuklah charge apa yang dia boleh hasilkan. Positif 2 dan positif 3. Okey. Kemudian kalsium, kuprum. Kuprum 2 positif. Okey, kita ada kuprum 2 positif kat sini. Okey, so kuprum pun adalah logam peralihan. Okey, kemudian kita ada kalsium. Kalsium ni adalah kumpulan 2 yang saya kata awak wajib sekurang-kurangnya awak boleh ingat dan awak fahamlah. Okey, yang awak kena ingat. Okey, yang 20 tu saya kata. Okey, argentum kumpulan 11. Okey, argentum kumpulan 11. So charge ni positif 1. Okey, kemudian ion plumbum, okey, ada huruf Roman. Tahu tak kenapa dia letak Roman ini? Okey, awak tengok tadi kuprum pun ada Roman, ferrum pun ada Roman 3, ferrum pun ada Roman 2. Bila dia tulis Roman, bermaksud Roman itu adalah nombor Roman, huruf Roman itu adalah charge. Okey, bermaksud charge. Okey. Kemudian yang terakhir warna pink ni adalah ion amonium. Okey. Ada berapa atom dalam ion amonium ni? Awak tengok. Ada berapa atom? Ion amonium. Ada berapa atom? 5.
Okey, ada berapa atom? Atom keseluruhannya ada 5. Yes. Ada 2 jenis, okey, iaitu atom nitrogen dan atom hidrogen. Okey. So jumlah atom ada 5 lah. Okey. Dan dia ada charge positif 1. Okey. Bila dia macam ni, ini kita panggil dia sebagai polyatom. Polyatom ion. Okey, polyatom ion. Poly kan masuk banyak. So banyaklah, banyak atom lah. Okey, kalau macam contoh yang dekat atas ni tadi bermula daripada natrium sampai kepada plumbum, ini adalah satu jenis atom saja yang jadi ion. Tapi bila ion amonium ni, ini kita panggil sebagai polyatom ion. Okey, polyatom ion. Sebab ada 2 jenis atom dan total bilangan atom tu ada 5. Okey, so itu untuk ion positif. Okey. Faham tak ni? Ada soalan tak? Jelas tak? Yang ini menghafal je. Yang ini kiranya memang kena menghafal. Okey. Ada soalan tak sebelum saya teruskan untuk ion negatif pula? Cikgu, Ya. kalau hidrogen kan bukan logam, jadi dia positif ke negatif? Bagus soalan tu. Okey, thank you. Okey, now hidrogen kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur, dia duduk dekat kumpulan berapa? 1. Kumpulan 1. Okey. Warna apa kotak dia tu? Kuning. So kalau kotak kuning, apa maksud warna kuning tu? Bukan logam. Yes. Hidrogen adalah bukan logam. Tapi dia duduk dalam kumpulan 1. Betul tak? Padahal kumpulan 1 tu logam ke bukan logam? Logam. Kumpulan 1 tu logam ke bukan logam? Logam. Okey. So ingat dalam kumpulan 1 semuanya logam kecuali hidrogen. Kecuali hidrogen. Sebab kita tahu hidrogen dalam keadaan semula jadi dia akan wujud dalam keadaan gas. Okey, tapi kenapa dia duduk dalam kumpulan 1? Patutnya dia gas. Gas kan ataupun bukan logam, semua duduk sebelah kanan. Kan? Sebelah kanan. Mostly duduk sebelah kanan. Tiba-tiba hidrogen pula tersesat. Duduk dah paling atas. Lepas tu duduk kumpulan paling hujung sekali, iaitu logam. Okey, kenapa dia duduk dekat situ? Okey, kalau awak masih ingat, kita belajar berkenaan dengan susunan elektron. Macam mana dia susun elektron? Okey, kumpulan 1, semua bilangan elektron valence-nya 1. Masih ingat lagi tak ni? Macam mana susunan elektron? Okey, contoh natrium. Natrium ada 11 elektron. Macam mana susunan dia? 2.8.1. Ingat lagi ke tak ingat ni? Okey. So, dengan 11 elektron, bila dia susunan elektron tu dia dapat 281. Nampak tak ini elektron yang terakhir yang diletakkan dalam petala valence. Petala yang hujung sekali. Sebab tu berdasarkan yang ini, bilangan elektron ni, sebab tu dia duduk dalam kumpulan 1. Macam itulah caranya dia susun. Saintis-saintis susun jadual berkala ni. Okey, semua duduk dalam kumpulan masing-masing adalah berdasarkan kepada bilangan elektron valence. Kalau kumpulan 2, semua atom kumpulan 2 ni dia akan berakhir dengan 2 elektron valence. Elektron valence tu apa? Elektron yang berada di petala yang paling dulu. Okey, oleh sebab itulah hidrogen duduk dalam kumpulan 1. Itu sebab dia. Okey, faham Okey, tapi dia bukan logam. Cumanya charge-nya adalah, charge dia sama, positif 1, cuma sifat dia bukan logam. Okey? Faham tak? Menjawab tak soalan? Siapa yang bagi soalan tadi? Saya, Sofi. Sofi. Okey. So jelas tak Sofi? Jadi hidrogen positif lah. Hidrogen charge-nya positif berapa? 1. Positif 1. Yes. Charge dia masih sama. Sebab dia duduk dalam kumpulan 1. Cumanya tadi saya kata sifat dia, bentuk dia bukan logam. Dia adalah bukan logam. Sebab dia secara semula jadi dalam keadaan gas. Okey. Ada lagi? Yang lain nak tanya? Ada lagi tak? Yang lain nak tanya? Ada tak? Tak ada Ada? Tak ada? Okey. So kalau tak ada, sekarang saya nak terangkan untuk
anion pula. Okey, yang warna biru ni. Anion iaitu ion yang bercas negatif. Okey, tadi saya dah minta awak tulis dekat atas jadual berkala unsur. Kumpulan 17 negatif berapa? 1. Kumpulan tengok mana dia ni. Ion klorida, ion bromida, ion iodida. Okey, so dia adalah dan kalau perasan nama dia pun bertukar. Klorin dia jadi klorida. Bromin dia jadi bromida. Iodin dia jadi iodida. Okey, ditukar nama Kalau dia jadi anion, okey, anion dia akan tukar nama tu, dia akan jadi tambahan ida. Okey. Oksigen dia jadi oksida. Nampak tak? Okey. So kalau ion positif, cation tak ada tukar nama. Dia kalau atom natrium dia jadi ion natrium. Sama je, tak berubah nama. Tapi kalau dia adalah ion negatif, semuanya akan jadi ida. Okey, nitrogen dia akan jadi nitrida. Nitrogen dia akan jadi nitrida. Phosphorus dia jadi fosfida. Macam tu. Okey. So ini cas ni kita dah bagi. Okey, kemudian bermula daripada ion hidroksida ni. Okey. Kalau awak tengok bermula daripada ion hidroksida ni, ini adalah yang dia panggil sebagai, tadi saya tulis polyatomic ion. Okey, polyatom ion. Poly kan banyak. Okey, kalau tak percaya cuba tengoklah ion hidroksida. Ada berapa jenis atom kat situ? Ion hidroksida ni ada berapa jenis atom? 2, iaitu oksigen dengan hidrogen. Okey, so kan lebih daripada satu jenis atom dan bilangannya ada 2. Okey, so kita panggil dia sebagai ion polyatomic ion. Okey, kemudian ion karbonat. Tengok formula dia. CO3 ada cas 2 negatif. Ini bukan atom Karbonat ni bukan atom Atom tu macam ni lah. Oksigen, klorin, bromin, iodida. Tapi karbonat ni dia dah bergabung. Sebab tu tadi saya kata polyatomic ion. Okey, so ini adalah ion-ion yang biasa dan kalau boleh saya minta awak hafal lah. Sebab inilah contoh-contoh ion yang akan keluar dalam soalan exam. Okey, ion hidroksida, ion karbonat, macam mana tulis formula dia? CO, karbon dengan oksigen. Okey, ada 3 oksigen and then bercas 2 negatif. 2 negatif ni cas keseluruhan bukan hanya untuk oksigen maksudnya. Okey, kemudian ion nitrat, NO3 ada cas negatif, ion sulfat, ion fosfat, ion manganat. Okey, ion manganat ni ada nombor Roman. Berapa nombor Roman ni? Berapa nilai ni? Ion manganat ni berapa? 7. 7. V11 7. Ion manganat V tu maksudnya berapa? V tu maksudnya 5. V tu maksud 5. So bila dia tambah nombor 1 belah kanan, maksudnya 5 tambah 1 tambah 1. Kalau dia tulis 1 belah kiri, itu maksudnya tolak lah. Okey, so tolak. Okey. So ini tadilah contoh-contoh ion manganat, ion thiosulfat dan ion dikromat. Okey. So ini adalah contoh-contoh ion yang awak kena biasakan. Okey, kena biasakanlah. Sebab soalan berkisarkan kepada inilah contoh-contohnya. Okey, ada soalan? Ada Viper Ada soalan tak? Tak ada So hari ni pengenalan je untuk ni. Okey, kemudian kita pergi next slide. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, kita nak gabungkan. Okey, gabungkan kat sini. Okey, ayat tengok Kita akan gabungkan ion positif dengan ion negatif. Okey. Kita mesti mulakan dengan ion positif. Okey, contoh dekat sini dia nak hasilkan zinc klorida. Okey, nampak nama dia zinc klorida. Okey, boleh bayangkan tak kalau zinc klorida apa formula yang kena ada? Boleh bayangkan tak? Alamak, time aku tak pandang Apa formula, apa atom yang kena ada? Kalau namanya zinc klorida. Kena ada atom apa? Na? Zinc dan klorin. Mestilah ada zinc dan mestilah ada unsur klorin. Okey? Boleh bayangkan. Takkan saya nak tulis zinc klorida, saya nak tulis yang ni. Salah lah. Na tu namanya apa? Natrium kan?
So tak boleh lah. So bila dia kata nama tu, awak tengok nama dia tulis nama kat situ adalah zinc chlorida. By right, awak dah boleh bayangkan apa yang ada. Mestilah ada zinc. Okay, mestilah ada klorin. Okay. So dia adalah sebatian ion. Oh my god. Jadi awak kena tahu zinc tu charge dia berapa? Inilah kena hafal. Zinc charge-nya adalah 2 positif. Klorin charge-nya berapa? Negatif 1. Okay. So tengok yang ni dah bagi. Zinc. Okay, and then klorin. Ini berasingan. Bergabung. Macam mana nak tulis formula sebatian ataupun formula kimia dia. Okay. So bila dia bergabung, macam mana nak tulis formula kimia dia? Okay, nampak tak anak panah ni? Dia lukis anak panah. Yang dia bulatkan apa tu? Apa yang dia bulatkan kat anak panah ni? Charge. Okay, tengok. Dia bulatkan charge 2 positif dan dia bulatkan charge negatif 1. Okay, apa yang kita akan buat ialah kita ambil nombor charge tu. Nombor 2 dengan 1 ni kita akan cross. Okay, nampak tak dia cross? Anak panah ni zinc, charge ni dia pergi kepada kawasan klorin. Negatif 1. 1 tu dia pergi kepada kawasan zinc. Okay, so apa berlaku? Bertukarlah kedudukan nombor charge tu tadi dan kita letak di belakang. Macam tu. Okay. Faham tak ni? Tentu. Aku malas tu nak entry sumpah. Kena cross over. Kena cross over. Okay, cross over. So, bila kita cross over ni, yang kita cross tu adalah nombor sahaja. Simbol positif, simbol negatif jangan di cross over. Okay. Jadi, pada zinc ni ada 1. Okay. Sepatutnya kita akan tulis macam ni. Kita akan tulis sepatutnya sebab zinc, bila dia cross over dia akan zinc 1, fluorine 2. Tapi kita kan tak tulis nombor 1. Nombor 1 tu adalah invisible. Jadi tak payah tulis. So macam itulah hasilnya ataupun formula kimianya bagi zinc chlorida. Bila mana kita dah cross over. Okay. Jelas? Mati je. Lol. Okay, ada soalan tak? Ada cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Kalau ada 3 ion, Okay. Ion, kita hanya ada gabungan ion positif dengan ion negatif. Ada berapa jenis ion kat situ? 2 saja. Kita takkan ada ion positif campur ion negatif campur ion positif. Tak ada. Kalau ada pun bukan peringkat awak lah awak akan belajar. Itu higher level. Okay. So di peringkat awak SPM, apa yang awak kena tahu? Ion positif bergabung dengan ion negatif. Cukup. Okay. Ion positif bergabung dengan ion negatif. Cukup. Itu saja. Okay. Nanti kalau lepas habis SPM nak sambung degree, awak minat bidang kimia, ambillah bidang kimia. Nanti awak akan belajar lah lagi yang complicated. Okay. Ada soalan lain? kalau nak tukarkan polyatomic ion tu, Okay. Polyatomic ion. Okay. Nanti saya tunjuk polyatomic ion. Okay. Okay. Tapi polyatomic ion ni, polyatomic ion, soalannya ada berapa ion? Masih ada 2 ion saja, iaitu ion positif bergabung dengan ion negatif. So itu 2 ion. Adakah maksud awak soalan tu tadi atom banyak tu? dia punya nombor. Okay, kita tengok nanti charge pada ni. Okay, alright, tak apa. Nanti kita akan pergi, saya explain satu-satu balik. Okay. So ini contoh. Okay, contoh jadual 3.8, contoh penamaan sebatian ion. Okay, so dia dah bagi nama sebatian ion, natrium chlorida. Okay, boleh bayangkan tak dalam natrium chlorida ni atom apa yang ada? Atom apa yang ada? Mesti ada atom? Apa dia? Natrium dan klorin. Yes. Kita nak mula natrium ke kita nak mula klorin? Kerja bawah kau. Kita mula natrium lah. Kita mesti mula dengan logam. Kita mesti mula dengan ion positif. Okay. So jangan mulakan klorin dulu. Okay. So nama sebatian natrium chlorida. Okay. Macam mana nak tulis formula dia? Kena tahulah dalam ni ada unsur apa. Ada unsur natrium, ada unsur klorin. Okay, saya dah tulis kat sini. Kemudian awak kena tahu, natrium ni charge dia berapa? Natrium charge dia berapa? 1. Mana tahu? 1?
sebagai kumpulan satu. Yes, sebab dia kumpulan satu maka charge-nya adalah positif satu. Okey, tulis positif cukup. Nombor satu tak payah tulis. Invisible lagi sekali. Okey, kemudian klorin. Charge-nya apa? Negatif 1. Negatif satu. Okey, sekarang bila ion positif dengan ion negatif ni bergabung. Okey, macam manakah hasil formula kimia dia? Okey, ingat tak saya kata tadi? Okey, buku pun dah ajar, dia suruh silangkan nombor tu. Okey, macam ni disilangkan. Jadi, dia akan jadi macam mana? Maksudnya dia tulis Na1Cl1. Tapi saya dah cakap, satu kita tak tulis, maka tak perlulah tulis nombor satu. Okey, so tak perlu tulis nombor satu. Jadi dia jadilah macam tu. Inilah formula kimia bagi natrium klorida. Okey, ini simple kan? Sebab apa saya kata simple? Sebab positif satu, negatif satu. Faham? Walau tak dia. Dia laki banyak Faham. sangat. Okey, faham Okey. Sekarang saya nak tunjuk contoh yang kedua. Dalam soalan ni dia bagi zinc bromida. Okey, zinc bromida. Apa atom yang kena ada? Zinc dan bromine. Agak laju pun. Apa atom yang kena ada? Zinc dan? Brownie. Yes, bromine. Okey. Okey, zinc charge berapa? Negatif. Yes, positif 2. Okey, so 2 positif lah saya tulis. Okey, bromine? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Sebab bromine kumpulan 17. Senang kita nak ingat. Okey, tapi zinc tu kita ambil yang popular lah. Untuk zinc, saya kata tadi zinc tu kan dia banyak charge dia boleh ni. Tapi yang popular tu maksudnya yang paling banyak dan paling stabil. Sebab tu dia popular. Okey. So paling stabil adalah zinc 2 positif. Okey, sekarang saya nak crossover charge. Okey, bila dua ion ni bergabung, okey, so saya buat anak awana lah menunjukkan hasil. Apakah yang akan terjadi? Okey, kita tulis baliklah zinc bromida, kita dekatkan dia. Tadi jauh-jauh. Okey, sekarang kita nak letak nombor. Bawah, belakang N ni nak letak berapa nilai? Tak ada. Okey, 1. Belakang R, BR ni nak letak berapa nilai? 2. 2. Okey, so 1 tak payah letak. Okey, nombor 1 tak payah letak. Tapi kita faham maksudnya ada 1 kat situ. Jadi, macam inilah cara nak tulis formula zinc bromida. Okey? Jelas? Jelas tak? Boleh? Jelas dulu. Okey, alright. Okey, sekarang saya nak tunjuk contoh yang ketiga dekat sini, iaitu magnesium nitrat. Okey, magnesium nitrat. Okey. Magnesium nitrat. Okey. Terdiri daripada atom apa kena ada? Our teammate so dumb. Magnesium. Okey, magnesium. Charge-nya berapa? Positif 2. Yes, positif dulu. Okey, nitrat. Macam mana simbol nitrat? Nitrogen. Kan ada dia. Nitrat bukan single atom ya. Nitrat itu adalah polyatom ion. So polyatom ion. So macam mana formula nitrat? Macam mana formula nitrat? NO. N besar, O besar, itu saja NO, tak lengkap ni. Ada 3, ada charge-nya negatif. Okey, negatif 2 no, negatif 1 je. Negatif 1 je. Okey, negatif 1 je. Alright. So, ini nitrat mana dia? Saya pergi ke ni. No. Ni. Nampak tak mana nitrat? Nitrat. This is nitrat. Fall back. Nampak formula dia? Ini yang saya kata awak kena hafal tau. Ion-ion polyatomic ion ni, ini adalah ion-ion biasa yang awak akan jumpa lepas ni. Okay, so tengok formula nitrat macam mana. NO3 ada charge negatif 1. Okay, berbalik kepada ni. Magnesium nitrat. Okay, sama konsep dia. Selepas kita dah tulis ion positif dengan ion negatif tu, cation dengan anion tu, sekarang kita akan cross over. Okay, kita akan cross over. So, ingat cross tu adalah nombor tu saja. Okay, kita cross. Okay, jadi buat anak panah nak tunjukkan
hasil yang terbentuk. So saya kumpulkan semua ion semua simbol-simbol yang ada MgNO3. Okey. So apa yang kita nak letak nombor kat sini? Belakang Mg, belakang G nak letak berapa? Satu. Aku cakap tu macam ni. 1. Okey. Lepas tu nombor 2 charge 2 positif ni kita nak letak kat mana ni? Bila kita dah cross. Saya nak letak kat mana? Adakah selepas N? Adakah selepas O? Adakah selepas nombor 3 saya nak letak? Awak rasa? Adakah saya nak letak kat sini? Adakah saya nak letak sebelum nombor 3? Adakah saya nak letak selepas nombor 3? Awak rasa mana? Tak boleh nak rasa? Jawapannya, kita kena letak di mana? Kita kena letak di belakang. Okay? Tetapi kalau dia letak macam ni, maksudnya 32. Betul tak? 32 kan? Okay? So, apa kita kena buat? Ini semua kita kena kurungkan. Aku rasa B. Kena letak kurungan. Kau give it. Sebab nitrat ni, formula nitrat adalah NO3. Ni sebagai satu kumpulan. Jadi bila awak letak, awak cross over nilai 2 ni, awak cross pergi ke belakang ni, maksudnya ke semua ni nanti kena darab 2. Okey. Faham? Bodohnya. Jelas tak? Kepentingan untuk letak. Satu ni tak payah tulis lah. Okey, satu tu tak payah tulis. Okay? So itu ada kepentingan untuk menggunakan kurungan. Bermaksud NO3 ni ada 2 kali tau. Ni kan ada 2 kat sini. So maksudnya NO3 ni ada 2 kali. NO3, NO3. Itu maksud dia. Okay. Faham ke ni? Boleh faham tak ni? Okay. Sekarang saya test Okay. Tadi kita dah buat natrium klorida. Okay, natrium klorida ni maksudnya daripada sorry. Apa saya nak buat? Okay. Tadi kita dah tengok gabungan positif 1 dengan negatif 1. Contohnya natrium klorida lah. Tak ada masalah. Boleh faham. Okay. Sekarang saya nak buat gabungan positif 1 dengan negatif 2. Okay. Contoh. Bagi saya contoh atom positif 1. Bagi saya contoh ion positif 1. Apa dia? Natrium. Okey, natrium. Okey. Kemudian bagi saya contoh ion yang bercas negatif 2. Oksigen. Okey, oksigen. Okey. Ion positif 1 Na bergabung dengan ion oksida 2 negatif. Okey, macam mana nak tulis formula dia? Dia beda lah. Aku tak boleh lawat. Cypher buat apa kat situ? Macam mana nak tulis formula dia? Na2O. Ni catat tak ni? Catat tak mana-mana ni? Sebab benda ni tak ada tau. Ni sekarang ni kita buat latihan. So catatlah mana-mana. Dalam buku teks awak nak catat ke apa ke. Contoh-contoh yang saya bagi untuk yang saya tengah bincang ni. So catat somewhere. Okay? So dia cross akan jadi macam ni lah. Belakang oksigen ni ada 1. And again 1 tak payah tulis lah. So saya harap saya tak perlu ulang lah benda tu 1. Okay? Itulah cara nak tulis. Bila mana ion natrium bergabung dengan ion oksigen ataupun ion oksida. So, nama bahan kimia ini kita panggil sebagai natrium oksida. Natrium oksida. Itu kita panggil dia. Okey? Jelas? Aku malas nak toksik. Sumpah lagi ni memang. Yes. Okay. Sekarang saya nak bagi positif 2 dengan negatif 1. Okey, bagi saya contoh. Positif 2, ion positif 2. Siap. Karbonat. Kita ambil yang positif 2. Karbonat bukan positif 2. Ion bercas positif 2. Kalsium.
Tengok kumpulan 2 lah. Kumpulan 2 kan semua jadi positif 2. Okey, kalsium. Tak tahu dorang Apa dia? Kalsium tadi. Kalsium. Okey, kalsium bagi saya magnesium. Apa lagi? Barium boleh. Semua tu positif 2, tak ada masalah. Okey. Contoh untuk ion negatif 1. Dulpik lah dames. Ion yang bercas negatif 1. Klorin. Okey, kalau klorin bila dia jadi ion bercas negatif nama dia apa? Chlorida. Kita Klorida. sebut klorida. Yes, kita sebut dia sebagai klorida. Okey. So klorida Cl negatif 1. Okey. Now, gabungkan. Macam mana nak jadi hasil formula kimia Wait. kalsium klorida? Sky using OP. Ca Kat mana dia OP? Cl. So, macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Ca1, Cl2. Okey, Ca1, 1 tak payah tulis, Cl2. Very good. So, sebutnya kalsium Calcium chloride. klorida. Tak boleh. Dua Okay, banyak kalsium sangat. klorida. Dua, Okey, yang ini saya boleh letak tambah lah. In between ni saya letak tambah. Mana dia letak ni? Ni letak tambah. Okey, kita letak tambah. Maksudnya bergabung lah. Kita boleh tulis Okey. lesson. So far so good? Boleh faham? Ya, Faham. aspek tu. Okey. Sekarang saya nak bagi contoh yang lain pula. Okey, positif 1, negatif 1 dah. Positif. Okey, positif 2. Okey. Positif 2 dengan negatif 2. Okey, apa contoh? Teammate. Serius. Aku rasa kalau Apa contoh? tak reti defending and attacking lagi senang. Apa contoh ion positif 2? Magnesium. Dia pakai pistol. Okey, kita ambil contoh lain pula. Nasib baik bagi saya magnesium. Kalau bagi saya dengan kalsium tadi, macam alamak, bagilah contoh lain. Okey, magnesium. Positif 2, okey. Bodoh. Contoh ion negatif 2. Sulfur. Okey, bagi sulfur. So kalau sulfur dia jadi ion dipanggil apa? Sulfur is atom. Dah tak kena rena. Sulfida, sulfida. Dia punya nama, dia punya ejaan kan sulfur. Sebenarnya sulfur. Ejaan bahasa Melayu lah, sulfur. So bila dia jadi ion negatif, kita jadi sulfida lah. Okey, bercas 2 negatif. Okey, gabungkan. So apa hasil? Gabungkan apa hasil? Feel better? Macam mana tulis? S2 Mg2. Salah. Eh. Mula yang positif, jangan mula yang negatif. So, Mg2. okey, kita akan tulis dia mana saya punya ni. Okey, kita akan tulis dia sebagai Mg2 S2. Okey, tetapi nampak tak bilangan nombor dia sama 2 dengan 2. Ini kita boleh mudahkan. Okey, so kita just tulis sebagai MgS. Okey. Kita mudahkan, kita boleh permudahkan sebab nilai charge tu sama, 2 positif, 2 negatif. Crossover dapat 2, 2. So mudahkan, empirik kan. So dia jadilah magnesium sulfida. Okey, faham? Boleh faham tak? Faham. Okey Okey, now saya nak bagi contoh yang lain pula. Okey. Contohnya saya nak bagi seterusnya adalah okey, positif. Okey, now saya nak bagi saya kat atas. Positif 3 dengan negatif 1. Apa contoh? Positif 3. Apa contoh ion positif 3? Aluminium. Aluminium. Okey, kita akan ambil aluminium. Okey, positif 3. Charge dia positif 3. Okey, contoh negatif 1. Diorang kaya lagi. Contoh negatif 1. Florida. Neon. Neon? Bukan. Bukan. Memang bukan. Okey, apa dia? Negatif 1. Fluorine. Fluorine. Betul. Fluorine. Okey, apa simbol fluorine? F. Okey, F. Bila dia jadi ion negatif, maka kita sebut dia fluorine lagi ke tak? Kita kena tukar nama dia, kita sebut dia sebagai Alah sampahnya. Florida. Okey, nama dia akan jadi Florida. Okey, so macam mana nak jadi hasil dia ni sekarang?
Kau rasa kita boleh kalah? Nak jadi hasil apa ni sekarang ni? Bergabung? Maka hasil nak jadi apa ni? Tengok lagi AL1, F3. Pantas ni. AL ada satu, tapi satu tak payah tulis. Cross kan? Kita akan cross kan? Betul. Okey. Lepas tu, Orang scam ke? F? F3. Yes, 3. Macam tu lah cara dia. Tak jahat. Okey? Jelas Okey, boleh faham? Boleh ikut tak ni? Ambil lah. Lepas hari ni je. Okey, bermula hari ni je. Lepas ni dah sepatutnya dah tak ada masalah dah. Macam mana nak tulis formula kimia bagi sebatian ion. Okey, yang saya terangkan ini semuanya adalah single atom. Fluorine, chlorine, bromine, magnesium, aluminium, natrium, semua single atom. Okey, sekarang saya nak gabungkan dengan polyion. Okey, contoh. Lepas tu dorang- Contoh, okey, saya clearkan dulu dah. Oh, tak. Kita erase everything. Okey, sekarang saya nak gabungkan Okey, boleh. apa tadi saya nak buat? Okey, sekarang saya nak gabungkan Alamak, contohnya asal dia saya ada buat- natrium. Yalah, tak ada orang smoke kat situ ke? Okey, saya nak gabungkan dengan ion negatif charge negatif 1. Apa nama ion ni? Apa nama ion ni? Natrium. NO3 negatif ni apa nama dia? Natrium oxide. Yes, ion nitrat. Okey. So, bila kita gabungkan, formula kita akan tulis. Banyak. Mana dia? Formula kita akan tulis. Okey, kita susun semua atom dulu lah. NO3. Okey. Gila Rina tu. Jadi, samalah. Pindahkan. So, nak letak nombor apa? Belakang-belakang semua. Memang boleh Nak letak apa? kalah. Ikut. Oh, orang ni Ada nak letak apa-apa tak? Kau tengok lah teammate kita. Boleh, Dia boleh. orang just bagi. Dia orang masuk macam tu. Crossover? Apa-apa jadi. Tak. Bakang. Tak ada apa-apa lah. Sebab nilai dia 1 kan? Jadi, Oh, ikut. macam ni je lah jawapan dia. So, nama kita nak panggil apa nama bahan ni? Kita nak panggil apa nama dia? Apa nama sebatian ni? Sebutnya? Terabut lah. Natrium nitrat. Macam tu je lah. Natrium nitrat. Okay, natrium nitrat. Main kerja Okey. smoke ever- Right? any- Kemudian saya bagi contoh lain pula. Kau apa juga Sekarang- nama dia? Natrium apa? Natrium nitrat. Nitrat. Ni, nitrat. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Dorang kalah dengan ikut kita. Then saya bagi pula katakan magnesium. Magnesium 2 positif. Janganlah push, kau pakai biar. Okey, bergabung dengan ion nitrat juga. Tak payah. Nitrat dah ada. Tadi kita dah buat. Okey, saya tukar. Bukan, saya tak nak nitrat. Saya tukar dia dengan ion. Seterusnya saya bagi ion sulfat. Kita kalah. Kita boleh kalah. Ni SO4 bercas 2 negatif. Okey, ion ni namanya ion sulfat. Okey, ni kita belajar ni tadi. Ni nampak sulfat. Mana sulfat? Yang dekat saya bulatkan tu lah. Itu ion sulfat. SO4 bercas 2 negatif. Itu ion sulfat Okey, sekarang Kau ambil macam dorang gerabi. gabungkan. Apakah yang akan terhasil? Magnesium dengan ion sulfat. So macam mana nak tulis formula dia? Macam mana nak tulis? Aku buat crack aku arah. MG. MG. GSO4. MgSO4. 2? Tak payah? Tak ada. Kenapa? Nice. Dah. Negatif kan. Dia macam tu, 2. Tapi ni kena ada kurungan Ni kena ada kurungan. Okey, tapi oleh sebab nombor tu 2 dengan 2, maka kita boleh mudahkan dengan cara tak payahlah tulis. KI. Okey. So bila dia tak payah, kurungan ni pun tak payah. Okey, kurungan ni pun tak payah. So macam itulah tulisnya. Rapatlah magnesium sulfat tu dirapatkan, jangan jarak macam saya tulis ni. Okey, so dirapatkan. Macam tu saja. Cikgu, Ya. yang natrium tu dengan apa? Natrium nitrat 3 tu. Nasib baik. 3 tu kenapa dia dekat tepi tu Kalah. Tepi tu. Itu dia memang letak. nama ni macam tu. Nampak tak ni? Ni. Nampak tak ni? Tambah banyak sikit aku. Nampak tak? Okey. Memang nama dia asal. Tambah 15,000 Ah, turun NO3. 10 lebih. Sulfat SO4.
charge-nya 2 negatif. Memang asal kejadian dia macam tu lah nama dia. Ataupun formula dia. Okay. So, okay. Okay jawab soalan Right. Next, saya bagi. Tu Rena tu bro. Sekarang saya bagi, okay. Saya nak bagi ion positif 1. Katakan saya ambil lithium. Positif 1. Aku Sekarang saya nak bergabung dengan sulfat. Sekejap. Ion. Sekejap. Aku Ion sulfat. Okay. Hasilnya macam mana? Hasilnya macam mana? Malas bodoh kena keluar lagi. So, bila bergabung hasilnya macam mana? Gimana? Beli lampu. Aku nak ayam. Li2. N2. Li2. Li2. Yes, Li2. Lepas tu? SO4. SO4. Macam tu je. Dia kan cas 1 kan. Tapi itulah 1 tu tak ada apa-apa kesan. So dia jadi macam tu lah. Li2, SO4. Okey, nak panggil apa? Nama ni? Ada orang lagi ke? Ya dul. Nak panggil apa nama ni? Kau makan apa? Lithium sulfida. Salah. Sulfida lain. Kalau sulfida, Cepatlah sulfida, formula sulfida macam mana? Lithium sulfat. Ini lithium sulfat. Benda pula. Dia dah buat. Okey. Kalau sulfida itu adalah PC ada dia. S2 negatif. Tu PC diorang dua lah share. Ini sekarang sulfat SO4. Ada beza Sulfat tu polyatomic ion. Sulfida tu daripada sulfur. Okey, so ini namanya apa? Macam nak try Namanya nasi apa? lemak ni macam sedap. Tak apa nanti kita Lithium set sulfat. for Thank you. later. Okey. Next, saya bagi contoh lain. Okey, sekarang saya nak gunakan pula okey. Saya bagi hasil. Okey. Saya bagi hasil Okay. Sekejap ya. Give me 1 minute Sekejap. Okey, saya bagi hasil. Boleh tak bentukkan ion positif dengan ion negatif? Apa yang positif? Ayol. Aluminium positif 3. Okey, Ayol. aluminium positif 3. Menang tak Abi? Okey, lepas tu ion negatif dia? Sikit. Sulfat Sulfat 3. negatif 2. Okay, so Okey, macam mana formula dia? SO negatif 2. 2 negatif tu charge dia. Apa nama dia bahan ni? Apa nama sebatian ion ni? Aluminium sulfat. Aluminium sulfat. Okey, aluminium sulfat. Okey. So tadi mula-mula kita buat ion positif gabung dengan ion negatif dapat hasil. Sekarang saya bagi hasil, bentukkan apa ion positif, bentukkan ion negatif dia. Boleh tak buat macam tu pula? Agak-agak. Boleh. Okey. Saya bagi contoh lain pula. Okay. Next contoh saya bagi katakan apa kejap. Cari idea dulu kejap. Okey. Saya bagi helium. Helium. Okey. Ini kena tengok buku. Okey. Ini kena tengok buku. Apakah yang positif? Apakah yang negatif? Helium positif. Okey. Yang positifnya adalah helium positif. Positif berapa? 2. 1. Positif 1. Sebab helium kumpulan 1. So dia mesti positif 1. Okey. Ion negatif dia pula? Chromium. Apa nama tu? Ion tu? Ion? Dikromat. Yes, nama ionnya adalah ion dikromat. Formulanya adalah Cr2O7, charge-nya adalah 2 negatif. Okey, so bila dia bergabung, bahan ini ataupun sebatian ion ni kita panggil dia sebagai kalium dikromat. Okey, jelas? Okey,
Saya bagi contoh lain lagi. Sekarang saya nak bagi Hello? Okay dah, jom. no, saya bagi kat Jom. sini. Okey. H3PO4. Apa nama dia ni? H3PO4. Apa nama dia ni? Hydrogen phosphate. Bisa. Hydrogen phosphate. Okey, very good. Okey, sekarang bentukkan ion positif dia apa? Apa kompotetik bodoh. Hidrogen positif 1. Yes, hidrogen memang akan positif 1. Okey, ion charge negatifnya apa? Phosphate. PO4 charge-nya? Split. Negatif 3. Yes, 3 negatif. Okey. Itu formula ion fosfat. Okey. Pertama, make sure that yang apa yang kita belajar hari Jadi ni, urut tak awak sesuai jangan dua confuse ion yang single dengan polyatomic ion. Okey, jangan confuse yang itu ya. Ion yang single. Single tu macam mana? Macam mana? H plus, satu atom saja. Okey. Polyatomic ion macam mana? Macam fosfat ni. Ada lebih daripada 2 jenis ion, 2 jenis atom. Bilangan atom tu lebih daripada 1. Okey, so dia bergabung. Okey. So ini namanya adalah hidrogen fosfat. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai acid fosforik. Nama lain dia adalah acid. Kalau dia macam ni dia bergabung H kat depan ni, dia akan bagi sebagai acid. Normal dipanggil acid, acid fosforik. Hidrogen fosfat pun betul, tak ada masalah. Okey. So yang seterusnya. Okey, saya nak bagi okey. Apa tadi? Nak C. Campur? Tak tahu. Sulfat lah. Sekejap. So terpaksa sulfat. Lepas ni. Kawan. Okey. Apa nama ni? Ammonium sulfat. Okey. Yes. Nama dia adalah amonium sulfat. Okey, apakah ion positif? Ammonium. Amonium. Apa dia formula dia? Macam mana nak tulis? Weh, telur nak beli ke? NH4. Charge berapa? Lagi? 1. Positif 1. Nampak? Okey. Ion negatif? Oh, dah beli lah dia. Sulfat. Sulfat lah. SO4 bercharge 2 negatif. Okey. Nampak tak ada keperluan kena letak kurungan? Apa? Okey. Alright. So awak Yep. kena faham ya. Betul. Fungsi kurungan ni. Kalau awak tak letak kurungan, nanti dia baca H42. Padahal kita nak ke semua ni, ini sebagai satu grup. Okey, kita nak NH4 ni ada 2 kali. Sebab tu kita kena letak dalam kurungan. 2 ni mana datang? Sebab kita dah cross tadilah. Silangkan Nandos. charge tu tadi. Okey? Ada. Right. So boleh faham tak ni? Jelas tak? Jelas. Okey, ini kita, apa yang kita belajar hari ni, kita panggil dia sebagai sebatian ion. Okey, so ingat sebatian ion, saya tutup dulu ni. Okey, sebatian ion mestilah daripada gabungan ion positif dengan ion negatif. Yang mana ion positif tu datangnya daripada logam. Okey, kemudian ion negatif tu datangnya daripada bukan logam. Okey, apa contoh bukan logam? Kumpulan bukan logam, Bazli? Apa contoh? Mana dia kumpulan bukan logam? Bazli ada, Bazli? Ada, okey. Kumpulan mana yang kita panggil sebagai bukan logam? Yang warna kuning. Warna kuning. Okey, nombor kan? Kumpulan berapa? 17. Email tak? Email tak? Lagi? 16. 16? Okey, very good. So itu kumpulan bukan logam. Kumpulan 15. Dia menjadi ion bercas? A remake can only be voted in 15. round 2 if a Negatif? player or your team is disconnected or AFK. 2. Alah. Person Kumpulan 15. belum. 20 Lagi bodoh. Ya, Zat.
Negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So negatif 3 lah. Okay. So dia mesti, yang kita belajar hari ni adalah sebatian ion, mesti gabungan ion positif dengan ion negatif, always mula dengan positif ion ataupun logam. Kita tak boleh mula dengan ion negatif dulu. Tadi macam tadilah latihan saya bagi tadi, ada yang dah bagi contoh, salah tadi tu, baguslah bagi contoh. Supaya yang lain pun boleh ingat. Okay, tak apa. So, ingat kita akan mulakan dengan ion positif, baru kita akan akhiri dengan ion negatif. Okay, dan make sure that awak kena tahulah charge dia berapa, charge negatif dia berapa, bergabung, dia akan jadi formula dia macam mana. So, macam mana nak sebut nama dia? Natrium klorin ke? Tak bolehlah natrium klorin. Sebutnya natrium klorida. Jangan pula sebut natrimida dan klorin. Salah. Ion positif tak tukar nama. Ion positif kekal. Natrium is natrium. Ion natrium. Klorin jadi ion negatif baru tukar ida. Okay? Akan tukar nama. Kecuali polyatomic ion. Polyatomic ion tu dia ada nama khas dia. Macam tadi dah. Sulfat. Kita tak kata sulfat. Sulfida. Sulfida benda lain tau. Sulfida benda lain. Sulfida tu maksudnya sulfur. Atom sulfur jadi ion sulfida. Okay. Fosfat. Kita tak cakap dia jadi fosfida. Fosfida tu maksudnya P. Phosphorus jadi ion negatif. Okay. So saya harap awak boleh follow saya lah untuk yang hari ni. Okay. So nak tengok faham ke tak faham. Jadi saya nak sarankan buat latihan muka surat 69 aktiviti 3.16. Tolong kat kitchen tau. Okey, 3.16. Okey. Ujian kendiri 3.3 pun dah boleh buat sebenarnya. Sebab ini adalah formula molekul, formula empirik yang kita dah belajar sebelum ni. Kitchen tak? Okey. Tengah hit. Alright. Ada soalan tak? Dia ada momentum. Adam Haris? Ada soalan tak? Momentum dia bodoh. Adam Haris? Tak ada. Ada Syarif, okey? Spike kat dia. Tak tahu. Tak ada, Hari tak ni ada. kita ada berapa orang? Dekat Hari ni full attendance ke? Orang. Kita dah ada berapa orang? 23? Ambil momentum nanti bagi aku. Berapa orang semua? 22. 22. Oh, 23 maksudnya. 22 dah? Ibn Sina 22 Daripada masa sebelum ni berapa? 16 16, lepas tu tambah 4, lepas tu tambah lagi 2. Siapa yang lagi 2 ni? Yang agak baru jugalah. Kejap tengok sikit. Siapa Ini. stop? Stop presenting. Oi, Syarif Mushrif. Yang mana yang lagi yang paling baru masuk? Siapa yang paling baru masuk? Kenapa? Yang paling junior lah, junior. Siapa? Tak bersuara kat sini. Okey, tak apa. Alright. Kenapa bagi aku So, prime? Bazli kot. Fazli yang paling Amir. Tadi Amir kau mana ambil tu? momentum biasa. Amir Hafizuddin? Aku nampak. Ya ke? Amir Hafizuddin? Aku boleh pick sini tu. Kau pick. Mana dia ego? Tak. Nombor kali. Siapa yang paling junior ni? Yang dalam Ibn Sina ni? Siapa yang paling junior ni? Mushrif. Betul? Mushrif yang paling junior Mushrif? Cikgu saya. Dah beli buku ke belum? Dah. Dah ada Boleh ikut dah ni? Boleh. Boleh InsyaAllah boleh Alright. Latihan buat ke Mushrif? Boleh buat tak? Boleh letak wall tinggi. Boleh ke? Tolong lah cakap aku Boleh, tengok kanan. Okey. Sekali lagi saya sarankan siapa yang rasa tak confident, okey buat latihan tapi tak confident cara awak tu betul ke tak ataupun awak tak faham langsung apa benda yang saya ajar, okey. So saya minta awak tengok baliklah video yang saya ni ataupun awak Google sahaja ataupun awak cari dekat YouTube. Okey, dekat YouTube Alamak, contoh dia macam hari full ni kita ke belajar is 85 tu? penamaan sebatian ion. Macam mana nak time je. How English kalau nak English how to write chemical formula ionic compound ataupun tulis bahasa Melayu lah bagaimana nak mencari bagaimana nak menamakan sebatian. Alah semua tu ada je kat online. Boleh je. Okey. So mungkin bila awak tengok daripada internet dalam keadaan ataupun method ataupun bentuk penyampaian yang berbeza dengan saya, mungkin cara orang tu lebih faham. Okey, lebih mudah untuk orang faham. Okey. So itu saya punya saranan lah. Okey, ada apa-apa tak? Sebelum kita berakhir kelas kita hari ni. Bahal bodoh. 345. Oh my god. Tak ada Tak ada soalan Okey, so kalau tak ada soalan, so saya rasa kita stop dulu lah untuk kelas kita hari ni. Dan pastikan semua dah tulis nama
Semua ada sama Dah. Alright, okay. So kalau dah tulis nama semua, jadi saya akhiri dululah kelas kita hari ni. Dan kita akan berjumpa hari Jumaat. InsyaAllah. Hari Jumaat kita buat pukul 2.30 hari Jumaat. Okay, boleh Boleh. Right. Okay, so itu saja untuk hari ni lah. Alright, okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama semua. Okay, sama-sama semua. Alamak, kanan lah Aduh, nak dia. tembak race tu